Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan para pelajar cikgu yang dikasihi, yang dihormati dan disayangi sekalian, yang sememangnya sedang berada di rumah lah, selamat ber-PKPB. Dan di kesempatan ini cikgu ingin mengambil peluang untuk menitipkan sedikit kata-kata lah buat para pelajar cikgu yang akan menduduki peperiksaan percubaan tidak lama lagi. Dan cikgu ingin menyatakan tiga perkara lah, tiga perkara yang penting lah ketika kita berada di rumah dalam keadaan yang ialah ada yang kata seronok berada di rumah, ada yang kata tidak seronok berada di rumah dalam keadaan internet yang kurang, dalam keadaan situasi atau dalam keadaan suasana yang tidak memberi galakan kan. Namun kita kena terimalah hakikat musibah dan ujian ini, dan semua rakyat di seluruh dunia pun menghadapi ujian ini. Dan kita bagaimana yang cikgu nak tekan kat sini, bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini dengan tenang, redha dan pasrah. Okey, ada tiga perkara yang cikgu nak tekan ke sini. Pertama iaitu tentang pengurusan stres, yang ketiga tentang punca kebahagiaan, yang kedua punca kebahagiaan, yang ketiga amalan untuk merawat hati. So yang pertama tadi pengurusan stres. Okey, stres ini perkara yang semua orang pernah dengar stres. Okey, stres ini sebenarnya dia perlu kepada stres. Setiap manusia perlu kepada stres. Bukan tidak perlu langsung, stres perlu ada. Kenapa stres perlu ada? Kalau kita tidak stres, kita tak akan belajar. Kalau kita tidak stres, kita tak akan bekerja. Kalau kita tidak stres, kita tak akan melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Dengan adanya stres, maka barulah ada pergerakan atau dipanggil ada pemangkin. Kan, aku stres, tak ada duit, bekerja. Aku stres, tak dapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaan, aku belajar lebih lagi. Okey, aku stres sebab aku tidur banyak. So aku kena bangun, aku kena semangat bangun kan. Itu stres. Aku stres sebab aku tak siap kerja lagi, aku kena cepatkan siap. Itu maksudnya stres positif. Namun ada stres yang akhirnya membawa kepada negatif. Kenapa berlaku yang stres negatif? Itu kerana tidak diuruskan dengan baik. Dia stres, dia terfikir-fikir, dia biarlah tak tahulah. Macam tu dia jadi macam kenapalah aku macam ni, kenapa orang lain tak macam aku kan. Dia akan fikir macam tu. Itu stres yang negatif lah. So bagaimana kita nak uruskan stres kita? Yang pertama, cari hobi. Okey, cari hobi atau minat yang kita suka buat. Hobi ni perkara yang dilakukan pada waktu lapang. Itu apa yang kita buat pada waktu lapang lah kan. Stres untuk belajar daripada pukul 8 pagi sampai 4.30 petang kan, akli buat. So kelas penuh lah. So petang tu macam ni kita hilangkan stres, cari hobi baru. Contoh dekat rumah kan, siapa yang duduk atas kayangan kan, duduk atas langit ni memang tak boleh keluar lah kan. Nak keluar pun taman pun tutup kan. So cari hobi apa, menanam kan, letak dalam pasu, pokok-pokok kecil dalam pasu kan. Atau memasak kan, memasak menu-menu yang kita rasa nak makan kan, menu yang kita rasa kita cuba-cuba masak kan. Atau bermain ataupun berbual-bual, ataupun kita buat satu minat buat sudoku contohnya kan. Satu dipanggil latihan minda ataupun untuk menghilangkan stres. Satu lagi cara ialah mewarna pun boleh. Mewarna, contoh kita kata mewarna sama kecil-kecil, tak. Sebenarnya warna ini memainkan peranan penting untuk minda kita kan. Kita akan mewarna kan, last kita tengok keindahan warna, ataupun kita tengok pandang di luar, tengok hijau-hijau kan. Hijau itu memberi satu aura yang positif. Okey, aura yang menenangkan. Itu warna hijau. Tak kira lah pokok hijau ke, baju hijau ke, tudung hijau ke, apa-apa yang hijau beri ketenangan. So kalau boleh atas meja letak daun-daun hijau, warna-warna hijau kan. Boleh kita tengok kepada ketenangan. Itu hijau. Kemudian lagi satu, uruskan stres, kita berbual dengan adik-adik. Berbual dengan mak ayah, berbual dengan adik. Ataupun kita tak ada adik, mungkin mak ayah kita sibuk, kita call kawan-kawan. Call kawan-kawan, kau apa khabar kan, ini macam mana kalau kita bercakap ini meluahkan, itu lebih tenang sebenarnya kan. Sekarang ni kadang kita tak boleh jumpa dengan orang, so kita call. Sekarang teknologi boleh boleh
secara berhadapan kan, apa dia panggil, Zoom ke Meet ke, atau WhatsApp call, atau Facebook video ke, kan, atau Skype kan. So itu cara kita untuk menguruskan stres kita. Lagi tukar suasana. Tukar suasana, contoh suasana yang sama lah rumah ni, kan kita tukar letak, okey, meja kat sini, kerusi kat sini. Tukar suasana itu memberi satu aura yang positif juga. Tukar suasana lagi, bersihkan rumah, kemas rumah kan, tengok kekemasan rumah, itu pun memberi satu aura yang positif. Dalam bilik contoh berserabut lah, stres lah belajar, bukan itu sebenarnya. Cuba cari apa yang kita boleh ubah. Contoh kat bilik kita tu bersepah-sepah kan, berselerak, itu sebenarnya punca juga kita rasa tak tenang. Okay, so kita kemas bilik kita cantik, letak kain warna putih-putih, warna yang cerah-cerah, warna yang lembut-lembut, warna hijau lembut, biru lembut kan. Cari kain, letak dalam suasana yang tenang, aman kan, kita akan lebih selesa. Lagi satu, wangian. Okay, ada wangian kan, sekarang dah kita tak keluar, tak letak lah air wangi kan dekat ni kita punya ni. So kita kena sendiri kan, kena letaklah wangian apa yang kamu pakai kan, yang wangi kan. Wangian ni juga menerbitkan suasana yang tenang. Okey, wangi, bau benda-benda yang wangi, yang harum kan. Ada minyak wangi yang wangi-wangi harum tu letak. Kemudian lagi, contoh siapa yang suka kepada haiwan kan, dia suka pelihara kucing kan, kalau rumah tu memang boleh pelihara kucing, ikan, apa lagi yang boleh pelihara, ikan, kucing, apa benda yang kecil-kecil tu, burung, kan, benda-benda yang macam tu boleh menerbitkan rasa seronok. Okey, kita rasa seronok dan kita menunggu apa esok, apa pula. Contoh kalau yang bercucuk tanam tadi, esok nak tengok pokok tumbuh ke tak, pokok dia mati, okay, macam mana nak buat pokok tu hidup balik, dan siram pokok, letak baja kan, kena belajar. So itu satu proses untuk kita mengisi hidup kita kan. So cikgu nak bagi tahu tentang yang kedua, tentang punca kebahagiaan. Dulu kamu kata dekat sekolah, duduk rumah agak seronok lah cikgu belajar dekat rumah, tekanan-tekanan kan, seronok belajar dekat sekolah. Datang sekolah pula cikgu tanya seronok tak belajar sekolah, terkenang seronoknya belajar kat rumah kan. Macam tu. So di mana sebenarnya kamu rasa seronok tu? Sebenarnya daripada hati. Okey, sebenarnya berletak pada hati. Kebahagiaan itu terletak pada hati, bukan terletak pada di mana kamu belajar, bila kamu belajar, waktu bila, dengan siapa kamu belajar. Bukan itu sebenarnya terletak kebahagiaan. Itu terletak pada hati. So kalau kita rasa duduk rumah tak seronok, sekolah seronok, datang sekolah tak seronok, di mana sebenarnya? So itu kamu kena tanya hati. Kan kebahagiaan itu letak pada hati, kamu yang kena rawat hati. Tadilah rawat hati dengan pengurusan stres tadi. Pengurusan stres yang cikgu bagi tahu cara-cara untuk, selain daripada amalan untuk merawat hati. Kan kita berdoa, ya Allah, hati aku ni serabut. Hati aku ni dalam keadaan yang tidak tenang, resah kan, bimbang kan. So macam mana kita nak merubah hati? Selain kita, yang pertama kita doa, ya Allah, aku ni hati aku dalam keadaan yang terlalu resah kan, stres kan. So kita minta, ya Allah, wahai pemilik hati, ubahlah hati aku, ubah hati yang baru, hati yang dekat kepadamu, hati yang lebih tenang kan. Itu dengan cara banyakkan berzikir. Banyak zikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub kan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. So siapa yang berzikir akan dapat ketenangan hati kan. Zikir, selawat ke atas Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga berzikir astaghfirullah. Mungkin hati kita ni terlalu hitam kan, dengan mungkin punca makanan kita yang tidak terkawal, atau dengan hiburan kita yang mungkin menggelapkan hati kan. Kerana kita tengok TV ada cerita-cerita yang tak elok kan, video-video yang tak elok, itu sebenarnya menggelapkan hati kita, beri kita keresahan kan, keserabutan dalam hati. So kita kena banyakkan zikir, istighfar, astaghfirullah, ya Allah, ampunkanlah aku kan, bersihkanlah hati aku, berikanlah aku cahaya supaya aku mudah menerima ilmu daripada guru-guruku kan. Okey, kemudian membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ni, walaupun kita nampak
Itu kenapa Allah ni mengekalkan Al-Quran ni hingga hari kiamat. Sebab apa ni? Memberikan panduan serta memberikan ketenangan hati. Kita baca Al-Quran walaupun sehari, aku kena macam mana pun aku kena baca Al-Quran satu muka sehari. Kan, satu muka. Memang kita kena bagi syarat wajib kepada hati kita ni, aku mesti membaca Al-Quran satu muka sehari. Kan, ataupun kita ada surah-surah hafalan yang kita baca setiap hari kan. Lagi solat sunat. Okey, solat sunat hajat. Walau kita tak mampu untuk bangun solat tahajud, kalau bangun tahajud lagi kuatlah kekuatan hati dia. Maksudnya orang bangun tahajud ni kekuatan dia lain berbanding orang yang tak bangun tahajud. So orang yang tak apa, kalau tak mampu, cikgu saya tak mampu bangun tahajud, kan. Tak apalah, cuba dulu dengan solat sunat lepas maghrib. Solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat witir. 3 solat sunat ni menjamin kejayaan. Maksudnya memberi kita kekuatan hati. Okey, kekuatan hati kita, ketabahan, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu kan. So kita kena minta, kan, minta memohon. Allah ni dia suka orang yang memohon, suka meminta. Dia suka hambanya yang suka minta-minta. Dia tak beza dengan makhluk. Makhluk kalau suka minta-minta, kita jadi menyampah dia selalu minta-minta kan. Tak sama Allah ini dia suka hamba ni minta, menunjukkan kehambaan. Maksudnya kita ni hamba, dia ialah pencipta dan ia maha kaya, maha pemberi. Kita minta lah, tak ada perkara yang Allah tak boleh bagi. Semua kita Allah boleh bagi, cuma dia nak tengok kita, usaha kita nak berdoa. Berdoa, meminta, berdoa, meminta. Dan akhir sekali penyerahan sepenuhnya kepada Allah SWT, kan, dengan usaha, doa dan tawakal. 3B lah, berusaha, berdoa dan bertawakal. Okey, 3B, berdoa, berusaha, berdoa dan bertawakal lah. Kan, usahalah kan kita baca, memahami dalam kelas Google Meet tu kan, fokus dengan guru. Kan, kalaupun kita tak mampu untuk join Google Meet, tanya cikgu saya tak mampu untuk join Google Meet. So cikgu tadi dia akan ada inisiatif, mesti ada inisiatif untuk membantu. Sama ada dia akan berkongsi dalam bentuk dalam WhatsApp, ataupun dia berkongsi dalam PM WhatsApp. So cikgu ni dia tak akan biarkan anak murid dalam keadaan yang terkotang-kanting. Kecuali dia memang tak tahu. Anak murid dia buat tak tahu, datang kelas pun tak datang kelas. So dia akan rasa terbit dalam hati dia, anak murid aku ni nak belajar ke tak nak? Kan? Kenapa tak nak belajar kan? Tak ada mesej apa-apa kan? Kalau bagi tahu cikgu saya ada masalah sekian-sekian, biasanya cikgu ni akan ada inisiatif yang okey, tak apa, kamu buka dalam WhatsApp atau buka YouTube cikgu, atau buka apa-apa yang boleh sama yang kamu dapat dengan kawan yang dalam Google Meet tu. Walaupun tak sama, tapi bahan tu tetap sama kan. Maksudnya kamu masih bertanya dengan cikgu, boleh voice call, voice message kan. Kalau macam susah lah tulis message dalam WhatsApp, tak susah. Maksudnya kalau susah menulis message, gunakan dengan voice message. Cikgu dengar, cikgu balas dengan voice message juga kan. Sebab dia lebih cepat dan lebih faham berbanding kita tulis-tulis ni dilambat dan dia kurang faham lah, tak sampai lah orang kata kan. So itu sahaja daripada cikgu untuk persediaan peperiksaan percubaan. Cikgu ucapkan selamat menduduki peperiksaan percubaan. Mesti ada 3 perkara, 3B, berusaha, berdoa dan bertawakal. Sekian daripada Cikgu Hana, kaunselor anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.